Okey, soalan seterusnya. Persatuan Matematik SMK Muhibah menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk samaan itu. Okey, logonya ni lah. Darjah 3 menunjukkan logo berbentuk bulatan yang dicipta oleh Amar. Ketiga-tiga kawasan berwarna biru. Yang berwarna biru ni saya scan. Sebenarnya berwarna biru yang ini. Yang ini warna biru. Yang ini berwarna biru. Okey, ialah 20 cm lah. Apa ni? 20 pi. Susah no. Okey, 20 pi. Okey, soalannya cari jari bagi logo pada integer terhampir. Mak ai. Macam mana aku nak tahu ni dia bagi perimeter kawasan bolorik. Perimeter ini adalah bersamaan dengan panjang lengkuk yang ini. Okey, tak apa. Pertama sekali, awak faham masuk kongruent tak? Kongruent ni maksudnya ialah dia satu objek, satu bentuk, satu benda yang saiznya sama, bentuknya sama. Ada yang bentuk sama, saiz kecil, itu bukan kongruent. Okey. Baik, boleh faham? Kongruent tu maksudnya ialah bentuk dengan saiz mesti sama. Okey. Alright. So, apa yang dimaksudkan kongruent dalam kes ni? Baik. Awak pesannya kalau perasan ni, benda Allah ni macam bulatan tau. Macam bulatan ni. Yang ini pun macam bulatan. Yang ini pun macam bulatan. Okey. Ada perkaitan tak bulatan ini dengan bulatan ini? Okey, saya ambil contoh. Saya ambil contoh centernya dekat tengah ni. Okey, saya kecilkan. Ni kat atas sikit. Kan. Okey dah Okey dah tu kan. Dah betul centernya kat sini kan. Okey, saya gerakkan. Dekat bulatan sama. Nah, rupanya dia adalah bulatan yang sama. Okey, saya bulatkan. Tebalnya. Okey, saya bulatkan. Zas. Okey, settle. Kan? Betul? Tu lebih kurang lah tu. Kalau yang ni pula. Rupanya sama jugalah. Bulatan jugalah dia. Aku bulatkan juga. Nah. Sama. So, itu masuk kongruent tau. Rupanya sama. Dan sini, aku samakan. Lebih kurang situlah halal. Terlebih. Okey, dah. Kan sama tu kan. Cuma, jap. Titiknya tadi lebih kurang kat sini, dekat sini, dekat sini. Jap. Test balik. Dekat MK situlah. Sini. Okey. Lebih kurang kat sinilah titik dia. Yang ini tadi kat mana? Allah, jenuh juga. Tak apalah penerangan. Ini bukan untuk SPM saja, untuk penerangannya. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, sini pula. Kat T dengan 1. T dengan I. T dengan I. Sinilah. Halal. Okey, dah settle. Sekejap aku anukan balik. Pokok tak nampak. Okey. Jadi kita tahu. Rupanya bulatan ni sama jejari rupanya. Kisahnya.
Okey, sebenarnya sama. Jadi apa perkaitan lainnya? Maksudnya antara lain dia beri perimeter yang 20 ni, yang panjang ini, panjang ini, panjang ini ialah 20 pi. Okey, masalahnya aku ada berapa tadi panjangnya? Ada berapa sektornya? Ada berapa panjang lengkuknya? Ada 3. Jadi aku ada 3 lengkuk yang sama, jumlahnya ialah 20 pi. Jadi kalau nak satu lengkuk sama dengan 20 pi bagilah dengan 3. Okey, aku pun bagilah 20 pi bagi 3. 20 kali dengan 3.142 dapat jawapan bahagi dengan 3. 20.95. Okey, akan dapat 20.95. Maksudnya panjang sini sampai sini ialah 20.95. Sini sampai sini ialah 20.95. Sini sampai ke sini ialah 20.95. Okey. Macam kita belajar. Kenapa kita nak cari ni? Sebab kita nak cari jejarinya mesti dibagi luas sektor. Sama ada dibagi luas sektor ataupun panjang lengkuk. Dan mesti ada sudut. Nah, sekarang macam mana aku nak tahu? Okey, aku dah tahu formulanya ialah S sama dengan R theta. R-nya aku tak tahu. Panjang lengkuknya aku tahu 20.95. Aku kena carilah jejarinya ataupun titanya. Tapi sekarang ni dia suruh cari jejari. Maknanya tita tu mesti ada. Tapi kat sini tak diberi. Itu yang kau kena cari. Okey? Jadi maksudnya nanti kalau kau dapat tu R-nya nanti kau mestikan 20.95 kau kena bagikan theta tu. Theta tu mesti dalam radian lah. Sekarang macam mana aku nak tahu sudutnya? Gila lah. Macam mana aku nak tahu sudutnya ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allahu Akbar. Okey, sekarang cuba awak cantumkan antara titik ni, titik ni, titik ni, titik ni, titik ni, titik ni. Okey, so saya cantumkan. Saya buat garisan, maksudnya saya buat garisan. Okey, saya buat garisan contoh. Ini saya warnakan warna merah dulu, saya buatkan garisan. Garisan, okey, contoh. Saya gariskan ni dekat sini. Halal lah, halal. Okey. Nak lagi besar. Okey, panjang lagi lah, panjang lagi. Besar lagi sikit. Okey, 4 lah aku bagi. 4 aku bagi Okay, dah. Lepas tu saya buat ini pergi ke sini pula. Lepas tu sini pergi ke sini pula. Sini pergi sini pula. Okey, saya buatkan dulu. Okey, aku dah buat ni. Ni. Okey, dah. So, apa yang kau faham ni? Macam mana aku nak tahu sudut yang kat sini ah? Macam mana aku nak tahu sudut dekat sini ni? Kat sini, kat sini, dekat sini. Sebab dia sama ni. Sebab dia akan menjadikan benda yang sama sisi. Nah, so sekarang ada berapa sudut? Ingat balik formulanya macam mana? Nak cari sudut dalam. Okey, so sudut sisinya tu berapa sudut? Ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 6 tolak 2 kan? Kalikan dengan 180 bagikan dengan jumlah sisi 6. Okey. Cikgu, saya tak hafal lah cikgu macam mana. Baik, katakanlah kamu tak hafal formula tu. Cuba kau gunakan konsep yang ni dulu. Berapa sudut ni kalau ni? 90 kan? Kau tahu 90. Yang jumlah besarnya ialah 360. Betul? Sekarang ada berapa sisi? Ada 4. Okey. Lepas tu? Bagi 4. Okey. So, macam mana aku nak buat supaya ni aku tolak 2. Jadi 2/4.
Betul, 24 kan? 24 kalikan dengan ini kalikan dengan 180. 4 kalikan 4 tolakkan 2 dulu. 2 kali 180, 360. 360 bagi 4 dapat 90. So kau ingat ni lah, mana 4 tu ialah sisi kena tolak. Okay, so jawapannya tadi 6 tolak 2 4. 6 tolak 2 4 kalikan dengan 180 dapat jawapan. Kau bagikan dengan 6. Nah, maknanya 120 kau dapat. 120. Yelah, ini kau tolakkan. Okey, yelah, kau buat macam ni pun boleh. Tolakkan dulu baru darab. Baru bagi dengan 6. Okey. Bukannya suruh 2 darab 180. Tak. Tolakkan dulu baru darab 180 bagi 6. So, 120. Maknanya theta tu 120. So, tukarkanlah kepada radian. Jadi, 180 sama dengan 3.142. So, 120 sama dengan berapa? Buatlah macam biasa. 120 kau bagikan dulu. Kena bahagikan dulu sebab kita gunakan teknik telinga. Teknik telinga. Di mana situ bermula, di situ berakhir. Kau nak cari tu. Okey, kau kena bahagikan dulu. Kenapa buat bahagi dulu? Buat yang susah dulu. Jadi 120 kau bagikan dengan 180 sama dengan kalikan dengan 3.142. Zas 2.095. Jadi kat sini lah 2.095. Kau tekanlah kalkulator balik. 20.95 bahagikan dengan 2.095 Zas 10. So jawapannya ialah R sama dengan 10 cm. Okay, settle. Okay, seterusnya luas kawasan yang berlorek. Luas kawasan, ya biasa berlorek je kan. Luas dalam cm persegi kawasan yang berwarna kuning. Berwarna kuning tu yang mana? Berwarna kuning tu, kuningnya sebenarnya yang ini. Yang ini sebenarnya ni. Ni warna kuning ni. Yang itu sebenarnya. Yang ini sebenarnya warna kuning. Yang ini sebenarnya warna kuning. Okey, katakanlah gitu. Okey, dah. So, apa yang perlu aku tahu untuk jawab soalan ni pula? 2. Okey, macam mana pula ni? Okey. Ni kalau 120, ini 180. Kalau segmen ni boleh lah, segmen ni. Jadi segitiga pula. Okey. So, andaikan. Cuba saya buat, saya fikirkan dulu. Ada tak awak nampak macam yang saya terfikir sekarang ni? Apa? Ini. Saya buat ni. Luas sektor ni. Yelah, warna lain. Okey, warna lain. Ni. Saya nampak sektor tu kan? Sebab aku kena cari luas sebab dia kata nak berwarna kuning. Jadi yang biru ni aku kena buang ni. Jadi biru tu sebenarnya kalau aku potong separuh, dia dah jadi tembering. Jadi tembering ni. Gitu. Jadi sekarang tugas aku kena cari luas tembering satu dulu. Lepas tu aku kalikanlah dengan berapa? Ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nak cari satu dulu. Okay, katakanlah aku buat dia punya penciptaannya ialah ini A, B, C. So, katakan gambar aja yang kayak gini lah. Zas. Okay, A, C, B. So, macam mana nak cari ini? Maknanya aku kena buat luas sektor A, B, C. Aku tolakkan dengan luas segitiga
ABC. Tak tahu boleh lagi tak? Luas sektor ABC ni aku rasa boleh. Sebab 1/2 jejarinya aku tahu ialah 10. Kan? Sebab ni tadi ialah bulatan yang berjejari dengan sini. Ini semua sama. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini jarilah 10. Okey, aku tahu 10. Jadi 10 kuasa 2 darab sudutnya. Nah, sudutnya pula. Mati pula nak. Okey, sudutnya pula. Aku tahu sini sampai sini tadi 120. So bagi 2 maknanya 60. Setuju? Sebab tadi sini sampai sini 120 tadi kan? 120. Sudutnya sini 20. Aku dapat 2.095. Jadi aku bagi 2 je lah. Okey, jadi aku bagi 2 je lah. So 2.95 ni aku bagi 2. 2.95 ni aku bagikan 2. Okey, settle. Luas segitiga. Segitiga yang mana? Segitiga yang ini. Yang ini ni. Okey, aku tahu 10. Okey, lagi sekali. Nak pakai macam mana? Setengah tak tapak tak tinggi ke? Ataupun 1/2 AB sin theta? Tengok kesesuaian. Macam saya dah beritahu sebelum ini. Ada sudut tak kat sini? Ada sudut tak dekat sini? Ada kan? 60 tu kan? So maknanya boleh lah. Dah diapit oleh 2 sisi. Settle lah. Jadi 1/2 kali 10 kuasa 2 darab sin. Sebab dia AB sin theta. AB nya sebab sama. Jadi saya 10 kuasa 2 kan? Sama. Yelah. Okey, kali 10 kali 10 kali sin 60 kan? Sebab ni 120 bagi 2, 60. Okey, so aku buat ni dulu. Okey, tekanlah kalkulator. 2.095 bahagikan dengan 2 kalikan dengan 10 kuasa 2 bahagikan dengan 2. 52.375. 52.375. Okey, yang ni pula sin 60 darab 10 darab 10 dapat sama dengan aku bagi 2. 43.301. 43. Okey. 43.301. Aku tolakkanlah. 52.375 tolak dengan 43.3 sifar 1. Zas 9.074. Okey, 9.074. Okey, apa maksud sifar 0.74? Itu adalah sektor yang kecil ni je. Betul. Sekarang ni ada berapa segmen je ni, tembering ni. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa aku buat benda yang sama? Sebab dia adalah sama, kongruent. Jadi 6. Jadi kalau ada 6 ni, maknanya 6 kali 9.74. Tekanlah kalkulator. Kalikan dengan 6. 5444. Okey, akan dapat 54.444. Okey, dah settle. Aku dah tahu luas yang ni ada 6. Tapi sekarang ni sebenarnya yang dia nak aku warnakan apa warna. Ni pula. Kan dia nak yang ni kan? Tak nak. Ambil yang ni lah. Warna sama. Biru lah. Okey, dia nak yang ini, segitiga ni. Kan, luas segitiga tu. Okey, aku tolakkan dengan luas segmen ni. Luas segmennya ni lah. Jadi aku tahu
Nak cek luas kawasan berwarna kuning. Luas, besarnya. Luas kawasan kuning adalah luas segitiga. Aku namakan dia A, BC lah. A, B, C. Aku tolakkan dengan luas segmen atau tembereng yang ada 6. So jawapannya kat sini ialah 54.444. Sekarang aku nak cari luas segitiga ni macam mana pula? Haduhai. Macam mana ni? Okey, pertama sekali nak pakai formula apa? Okey, soalan saya. Berapakah sudut di dalam ini? 60, betul? 60 kan? Okey, 60. Aku warnakan lain. Kenapa dia 60? Sebab bersudut segitiga sama sisi ni. Ni sebenarnya sama sisi ni. So sini aku dah tahu dah 60, sini pun 60, sini pun 60. Sekarang masalahnya jejarinya je berapa ini. Kalau tak ada kita guna cara lain lah. Okey, sekarang aku nak tanya kau, sini warnakan lain pula lah. Warna merah boleh. Okey, sini pergi sini. Betul? Setuju? Sini pergi sini. Sini pergi sini. Dah. Boleh? Okey. Sekarang aku nak tahu, aku dah tahu sudut kat sini ni jadi berapa? Ada 3 kan? Ada 3. Sebab dibagi per 3, maknanya sudut kat sini ialah 120. Jadi sebenarnya aku boleh guna luas segitiga yang mana? Aku boleh guna luas segitiga yang ini. Ini. Ni 1, ni 2, ni 3. So aku cari luas satu segi ni dulu. Jadi gambar rajanya lebih kurang macam ni lah. Sikit. Warna hitam. Okey, sini 10, sini 10, sudut kat sini 120. Dapat jawapan aku kena kalikan dengan 3. Sebab untuk semua segitiga ni. Okey. Jadi kita gunalah 1/2 AB sin theta 1/2 10 kuasa 2 kalikan dengan sin 120. Tekanlah kalkulator. Sin 120 kali 10 kuasa 2 bahagi 2 dapat 43301. Katakanlah 43.301. Sudut ABC. Kita dah buat tadi ABC. ABC. Mana tahu kita buat tadi? Okey, so maknanya sama ni. Okey, sekarang penceritaannya ialah aku kena kali berapa ni? Kena kali 3 sebab ada 3 segi 3. Aku kalikan 3. Jadi 43.301 sifar 1 kali 3 akan dapat 129.903. So sini akan dapat 129.903. Kau tolakkan 54.444. Okey, so apa kita nak buat ini? Tolakkan je lah. So 129.903 tolak dengan 54.123. Zas, so akan dapat 75.459. Akan dapat 75.549 cm persegi. Okey, soalannya jawapannya dalam luas kawasan. Okey, dia tak suruh bagi integer yang terdekat apa semua kan? Betul. Ke untuk semua soalan integer yang terdekat ni sama je lah.
So kalau ini saya jadikan dia 2/40 ke 3/40 jadi 75.55 cm per segi. Okey, so itu saja untuk soalan ni, iaitu kemahiran dia punya pancingnya ialah congruent tu. Lepas tu kau kena cari dalam-dalam seberapa hebat ni. Okey, so tapi nanti lepas ni kalau soalan ni dah jadi ayam lah bagi kamu. Dah boleh dapat semua kan? Okey. Boleh? Okey, itu saja.